العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بخير أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita pada malam ini dan kepada semua sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk hadir. InsyaAllah kuliah kita pada malam ini terbuka percuma kepada sesiapa saja. Jadi boleh kita forwardkanlah link yang telah diberikan kepada sesiapa sajalah. Selagi ada slot lah Ustaz. Minta maaf ya daripada dalam grup kita ni. Jadi pada malam ini kita akan bawa satu kuliah. Memandangkan kita hampir memasuki Ramadan pada tahun ini. Moga direzekikan kita sampai ke bulan Ramadan insyaAllah. Jadi kita bawa satu topik tajuk yang bertajuk Ramadan, Al-Quran dan kita. Jadi saya mohon banyak berterima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Banyak kali kita jemput, banyak kali juga Ustaz ada kelapangan masa untuk sama-sama dengan kita termasuk dengan nota-nota ini sekali. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita akan cuba dengar kepasan Ustaz pada kenapa dalam bulan Ramadan banyak tumpuan diberikan kepada Al-Quran. Kalau tanya saya memang luar biasa lah. Kalau kita compare Ramadan dah get ready dah. Al-Quran semua dah ready. Semua page dah ready nak untuk kita sama-sama membaca, menghayati. Jadi kita nak bawa kupasan Al-Quran dalam bulan Ramadan dan apa kena mengena kita, hubungan kita dengan Al-Quran terutama dalam bulan Ramadan. Jadi semoga kita dapat mengambil ibrah pengajaran sama-sama kita baiki hubungan kita dengan Al-Quran dan baiki ibadah kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya sebelum ini memperkenalkan Al-Fadhil Ustaz yang sekali lagi bersama dengan kita. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in yang merupakan pengasas Akademik Tadabbur Malaysia dan juga pendakwah bebas. Banyak kali kita jemput dia sebab kita suka sangat dia punya kupasan. Tak ada siapa mesti tanya, okey bulan ni siapa pula? Jadi Alhamdulillah sekali lagi kita bersama Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemputlah kepada Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Okay, terima kasih kepada Dr. Marina selaku pembuka majlis kita pada malam ini, juga merupakan peneraju kepada sahabat Mihrab, sahabat Mihrab. Sedap nama sahabat Mihrab. Masya Allah. Pertamanya kita mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah. Malam ni kita dapat mengisi waktu-waktu yang Allah beri untuk kita membuat persediaan rohani, jasmani kita, minda kita, jasad kita untuk kita menghadapi bulan Ramadan. So tajuk malam ni adalah Ramadan, Al-Quran dan juga kita. Maknanya mudahnya adalah bagaimana kita nak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan tentang Al-Quranul Karim. Okey, pendekatan malam ni seperti yang tuan-tuan telah dimaklumkan, kita akan merujuk kepada nota yang sempat saya siapkan. Nota ni nota yang lama juga, tapi ada beberapa penambahbaikan. Saya ada kirimkan dua nota. Ya, satu nota untuk tajuk bagaimana cerita Ramadan dengan Al-Quran, dan saya ada kemukakan satu nota, tajuk ni adalah tentang nuzul Al-Quran. So dia bisa ada gambar yang nuzul Al-Quran. Okey, walaupun kita, sebab apabila sebut bulan Ramadan memang tak lepas daripada bincang tentang penurunan Al-Quranul Karim. So kita tapau semualah, tajuk nuzul Quran pun kita akan bincang. Lepas tu tajuk macam mana Al-Quran tu kita nak hidupkan sepanjang bulan Ramadan. Tajuk ni saya kira seringkali tuan-tuan dan puan dengar. Jadi kalau ada maklumat yang sama, anggap dia sebagai pengukuhan kepada kita semua. Kita ni manusia, perlukan kepada sesi pengulangan saban tahun.
Baik, saya akan paparkan terlebih dahulu tentang nota yang gambar poster tu. Okey, kita nak bincang tentang Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Kenapa kalau masuk Ramadan selalu disebut tentang Quran, selalu kita lihat ada orang tadarus Al-Quran, orang bincang tentang khatam Al-Quran, kan? Tak maksudnya daripada dulu kita tahu tentang Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Saya yakin tuan-tuan dan puan sudah pun tahu jawapannya, kerana bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih bulan-bulan lain untuk diturunkan Al-Quran. Tetapi kita kena tahu, bulan Ramadan yang Allah turunkan Quran itu turunnya bagaimana? Turunnya tentang ayat apa, perkara apa. Jadi kita kena masuk dulu tentang penurunan Al-Quran, lepas tu kita akan masuk kepada tajuk Ramadan dengan Quran. Baik, tuan-tuan, maklumat turun Quran ni sangat penting. Sangat penting sebab yang ada di tangan kita ni, yang ada dekat depan kita ni, Quran Mushaf tu, sebelum kita nak dapatkan, kita nak jaga Quran ni, kita nak pulun dia, kita nak fokus di bulan Ramadan, kita kena dapatkan dulu Al-Quran ni semasa Allah nak turunkan pada bulan Ramadan ni, di manakah tempat ia diletakkan. Sebab kalau sebut turun, dia mesti daripada atas ke bawah. Betul tak? Kalau turun, mesti daripada atas ke bawah. Jadi untuk bincang, sebab apabila sebut orang, sebab apabila bincang tentang nuzul, selalu orang cerita tentang dia dah turun lah, tapi kita kena tahu dulu kedudukan asal Quran itu di mana. Sebab kalau kita tahu maklumat ni, kita akan rasa sangat hargai Quran yang ada di depan mata kita ni. Jadi kita dapatkan dahulu tentang Al-Quran ini, di manakah kedudukan dia yang asal sebelum Allah turunkan. Sebab kalau sebut turun, mesti daripada atas, lepas tu dia turun ke bawah. Kan? Disebabkan dia turun itulah yang menjadi hebatnya bulan Ramadan. Okey, sebelum tu jelas ke suara saya? Doktor boleh dengar tak suara saya? Jelas Ustaz. Jelas. Kalau tak jelas, saya pakai headphone tu. Okey, Jelas. nota saya paparkan nampak tak? Nampak jelas. Okey, dapat jelas. Okey, begini. Al-Quranul Karim, cara Allah turunkan tu, dia ada 2 peringkat. Okey, peringkat yang pertama, Al-Quran itu ia diturunkan sekaligus. Sekaligus tu maksudnya kalau kita ada Quran sekarang tu 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat itulah yang Allah bawa turun sekaligus. Dari mana ke mana? Itu paling penting. Kerana Quran turun sekaligus itulah ia berlaku pada bulan Ramadan. Jadi apabila masuk bulan Ramadan ni, orang kata bulan Quran, Syahrul Quran tu, bulan Quran tu kenapa? Kenapa Ramadan ni sangat sinonim dengan bulan Quran? Jadi kita kena tahu dulu bagaimana Al-Quran itu Allah bawa turun ia pada bulan Ramadan. Okey, setelah Al-Quran diturunkan sekaligus, maka Allah turunkan Quran itu secara sedikit selama 23 tahun. Sebab itu kita selalu dengar kalau orang sebut tentang Quran ni, dia akan kata ada ayat Quran yang dinamakan Makiyah, ada ayat Quran yang dinamakan Madaniyah. Itu kita faham. Kenapa ada Makiyah dan Madaniyah? Kerana Al-Quran itu dia turun mengikut kepada konteks. Sebelum hijrah, ayat apa yang turun? Surah apa yang turun? Kalau selepas hijrah, surah apa yang turun dan ayat apa yang turun? Okey. Jadi sebelum kita bincang ia turun sekaligus, kita kena tahu dulu
asal Quran itu ia berada di mana? Maknanya pernah berlaku Quran ini belum turun lagi. Itu kita kena tahu dulu. Okey, jadi asal-asalnya Quran ini dia terletak di mana? Ia terletak di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Okey, ini kita dapatkan dulu maklumat tentang Lauh Mahfuz. Okey. Dalil dia adalah kita boleh rujuk dalam surah Al-Buruj, surah nombor 85, ayat 21-22, muka surat 590. Nanti boleh buka Quran, tengok muka surat 590. Kita dah sebutlah nama surah, nombor ayat. Kalau tak jumpa lagi, dah tak lama dah tu Ramadannya. Saya gurau je lah. Okey. Kenapa kita perlu dapatkan maklumat ni? Kerana kalau kita tahu Quran ni asalnya dia berada di mana, kita sangat akan menghargai Quran yang ada di depan kita ni. Jadi sebelum kita nak ada perasaan takjub, perasaan suka dengan Quran, nak jaga Quran ni, maka kita kena tahu Quran ni sebenarnya asalnya di mana. Dia berada di mana. Okey, dalam surah Al-Buruj ayat 21-22, Allah menyebutkan bal huwa Quranun Majid. Bahkan Al-Quran ini adalah yang mulia. Tuan-tuan tolong take note ya. Quran ini Allah kata ia adalah Majid. Quran ini adalah yang mulia. Kita belajar salah satu nama Allah adalah Allah itu Majid. Bila kita selalu sebut nama Allah Majid? Bila kita selalu sebut nama Allah Majid? Kita selalu sebut Majid. Kita selalu sebut Ayat nama Allah akhir. Majidun ketika mana kita selawatkan innaka fil alamina innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau ya Tuhan yang maha mulia, yang maha terpuji, yang maha mulia. So Allah tu maha mulia, Majid. Bayangkan Tuhan yang maha mulia itu telah menisbahkan Quran itu Majidun. Allah itu Majid. Maka Quran yang Allah turunkan itu bersifat Majid. Jadi tuan-tuan, Quran ni bukan sebarangan ya, bukan macam kitab biasa, bukan macam novel, bukan macam surat khabar, bukan. Tetapi ia ni diambil juga sama macam nama Allah, iaitu Majidun, iaitu yang mulia. Jadi Quran ni kita sekarang ni duk bincang tentang bagaimana bulan Ramadan ni kita nak pulun dengan sesuatu yang Allah muliakan. Bahkan Allah panggil dia mulia. Okey. Yang mana Quran yang mulia ni Allah kata fi lauhim mahfuz. Yang dia berada di lauh mahfuz. Tuan tahu tak lauh ni apa? Lauh ni kata para ulama tafsir, Al-Imam Sa'di kata, Al-Imam Suyuti kata lauh ni adalah satu tempat yang Allah ni, maksudnya lauh ni berada di tempat yang sangat tinggi daripada langit yang ketujuh, yang mana dekat lauh itu telah tercatat semua perkara. Semua perkara yang berlaku dekat alam ni, dia berada dekat lauh. Dekat lauh tu. Takdir kita dekat lauh. Bukan saja takdir, Al-Quran itu pun ia berada di lauh. Apa pula mahfuz? Mahfuz tu maksudnya Allah jaga lauh itu. Maksudnya tidak ada sesiapa, sekalipun para malaikat, untuk dia boleh ubah maklumat dekat lauh tu. Tak ada siapa boleh padam maklumat yang berada di lauh. Sebab itu Allah kata lauh ini bersifatnya adalah mahfuz. Kalau sebut pasal takdir, semua orang agungkan takdir, betul tak? Kita dah belajar dah sebelum ni tentang takdir, betul tak? Tak ada orang boleh tolak takdir.
Tak ada orang boleh menafikan takdir. Tuan tahu tak takdir tu ia berada di mana sebenarnya mula-mula? Ia sudah terletak di lauh mahfuz. Sebab tu lauh mahfuz ni satu tempat yang sangat mulia. Maka dekat situlah adanya Quran. Okey, dalilnya tengok surah Buruj ayat nombor 22. Okey. Lauh ni mahfuz ni tuan-tuan, kalau kita buka dalam surah lain, tuan-tuan kita kena tahu Allah ni dia jaga sangat rapi lauh mahfuz tu. Sebab apa? Dekat situ adanya Al-Quran. Ini kita tak cerita Quran turun dulu ya. Jadi kita akan sampai pasal Quran tu turun, dan kalau dia dah turun kita nak buat apa? Sekarang ni kita nak bincang Quran dah turun, tapi sebelum kita bincang dia turun, bagaimana Allah jaga daripada dia berada pada tempat yang asal dan semasa dia turun. Semasa Allah turunkan tu, Allah jaga tak semasa dia turun? Kenapa perlu Allah jaga? Kerana ada satu makhluk, iaitu para syaitan. Okey, para syaitan, mereka seboleh-bolehnya mereka nak mencuri dengar segala maklumat yang ada di langit. Okey, mereka nak mencuri dengar dari siapa? Mereka nak mencuri dengar daripada malaikat-malaikat. Jadi, persoalannya adalah, adakah wahyu yang Allah turunkan daripada lauh mahfuz kepada Jibril alaihi salatu wassalam, lepas tu Jibril dia nak transfer kepada Nabi? Bayangkan sepanjang ayat turun tu, adakah syaitan ia boleh mendengar walaupun satu ayat? Ini kita akan bincangkan. Jadi kalau tuan-tuan tahu maklumat ni, tuan-tuan akan tahu Quran yang ada di depan kita ni, di tangan kita ni sebenarnya satu benda yang sangat mulia. Okey tuan-tuan, Allah jaga Quran di lauh mahfuz ni, kita boleh rujuk suratul Waqiah. Suratul Waqiah ayat 77, 78 dan 79. Baca surah Waqiah ni, rupa-rupanya Allah ada cerita tentang betapa rapinya Allah jaga lauh mahfuz. Okey. Muka surat 537 dalam suratul Waqiah. Okey, mari kita lihat Allah Taala kata apa tentang Quran. Innahu laqur'anun karim. Tuhan kata sesungguhnya Quran ini benar-benar yang mulia. Tuhan guna nama Karim. Kita kan tahu Allah itu Al-Karim. Tuhan kata Quran ini Karim, kata Allah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, fi kitabin maknun, yang tersimpan di dalam kitab yang cukup terpelihara. Dia panggil maknun. Fi kitabin maknun, apa dia tu kitabin maknun tu? Fi kitabin maknun tu ada di lauh mahfuz. Kita kena tahu ya, lauh mahfuz ni berada pada langit, lebih pada langit yang ketujuh. Maknanya sangat tinggi. Tetapi, apa kita buat dengan Quran yang ada sekarang ni? Letak kat mana Quran tu? Simpan di mana Quran tu? Cuba kita tengok. Orang seliling kita, dia dengan Quran tu dia buat apa? Dia letak di mana? Sebab tu adab dengan Quran, kalau nak dapat dia punya berkat Quran tu, para ulama bincang tentang adab tu, diletak Quran pun perlu di tempat yang tinggi. Sebab asal-asal Quran itu memang ia berada di tempat yang lebih tinggi daripada langit yang ketujuh, iaitu di lauh mahfuz. Surah Al-Waqiah Allah kata Quran itu dia berada fi kitabin maknun. Ya Allah pelihara dia. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh jaga Quran itu sendiri, tak beradab dengan Quran, macam mana nak dapat berkat dari ayat Quran? Betul tak? Kalau gambar kita, Masya Allah, gambar kita letak di tempat tinggi, gantung Quran tu. Ada tak orang letak gambar dia kat bawah kaki? Tak ada. Marah kita kalau orang pijak gambar kita. Tetapi kita dengan Quran macam mana?
So kena letak dia di tempat yang bersesuaian, di tempat yang tinggi. Sebab itulah kedudukan Quran sebelum Allah bawa turun. Lepas tu dia punya mulianya Quran ni, Tuhan kata apa? La yamassuhu illal mutahharun. Quran itu dia takkan dapat disentuh melainkan malaikat-malaikat yang Allah sucikan. Bayangkan tuan-tuan, Quran ni punya suci, para syaitan, para jin, dia takkan dapat sentuh Quran tu. Yang hanya dapat menyentuhnya adalah malaikat-malaikat Allah yang daripada cahaya. Kita bayangkan, sucinya Quran tu, malaikat saja yang boleh menyentuhnya. Tapi kita kalau sentuh Quran macam mana? Macam mana kita sentuh Quran? Sebab tu para ulama kata adab dengan Quran ni kena berwuduk. Ambil wuduk walaupun tak wajib. Sebab kalau orang faham cerita ni, asalnya Quran ni, ya Allah, dia akan muliakan Quran ni lebih daripada Quran yang lain. Sampai kan adabnya nak gosok gigi tu pun, kita sebelum baca Quran tu digosok giginya. Dia panggil bersiwak. Sebab asalnya ia disucikan oleh Allah sehingga yang tak boleh sentuh dia adalah hanya malaikat. Okey, jelas tentang ayat ni. Ini kita boleh cerita turun lagi ni. Kita nak cerita kedudukan yang mulia ni di atas tu. Okey, kita kena ikuti perbincangan sampai habis. Kita akan tahu nanti cerita apabila diturunkan. Ya, kan? Okey, kemudian Allah Ta'ala ni kenapa dia nak jaga Quran ni? Kenapa? Sebab apa dinamakan mahfuz? Kenapa dinamakan maknun? Kerana memang ada di kalangan para syaitan yang cuba untuk mencuri dengan wahyu. Kalau selain Quran, kalau selain dari Al-Quran, memang ada di kalangan para jin. Mereka akan curi-curi dengar. Nak tahu dalil dia, bukti dia? Okey, antaranya kita boleh tengok dalam suratul Hijr, surah yang ke-15, ayat 16 sampai 18, muka surat 263, Allah Ta'ala buat apa dekat langit ni? Okey, tapi kita cerita ringkas saja sebab kita waktu tak banyak. Tapi kita dapatkan dulu maklumat ni. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, kami telah jadikan di langit ini bintang-bintang. Okey, lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Dan kami jaga langit ini min kulli syaitanir rajim. Kami jaga langit ni daripada setiap syaitan yang direjam. Kenapa Allah perlu jaga langit daripada syaitan yang direjam? Kerana syaitan ini mereka berusaha untuk mencuri dengar apa saja perkara yang diperbincangkan oleh para malaikat. Malaikat ni dia akan bincangkan semua berkenaan dengan wahyu. Dia akan bincangkan tentang takdir Allah. Sebab yang akan jalankan takdir Allah ni adalah malaikat. Jadi ada kala apabila malaikat berbincang tentang apa Tuhan perintahkan kepada kamu, kau dapat perintah apa, maka ada syaitan cuba curi dengar. Maka kalau mereka curi dengar, Allah Ta'ala akan panah mereka. Dengan para malaikat lah yang akan panah mereka dengan tahi bintang yang Allah kata syihabun mubin. Kita tengok macam langit ni tak ada apa-apa kan? Sebenarnya di langit ni ada satu kerajaan yang sangat besar. Maka di langit-langit itu Allah hantar security kalangan malaikat, dia akan rejam mana-mana syaitan yang cuba curi dengar. Satu lagi ayat yang saya nak tunjukkan, kita tengok dalam surah Jin. Dalam surah Jin, surah nombor 72, ayat 8 sampai ayat 9, muka surat 572, ini bukti jelas ya, jin cakap. Jin cakap apa tau? Sebelum Allah mengutuskan Nabi Muhammad, mereka boleh buat apa? Tengok ya. Tengok. Mereka mengatakan dekat ayat nombor 8. Nombor 8, surah Jin ya. Jin kata apa? Dan sesungguhnya kami cuba mengintai rahsia langit. Jin ni, dia ni selalu naik ke langit, dia akan curi dengar apa yang malaikat sedang bincangkan. Tetapi jin ni kata apa? Fawajadnaha muliat harasan syadin wa syuhuba. Tapi kami dapati langit itu
dipenuhi dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya dan tahi-tahi bintang. Maknanya jin ni, kita nak tahu tak? Dulu, kena tengok ayat nombor 9 sekejap. Dulu para jin ni, sebelum Allah mengutuskan Nabi Muhammad, sebelum Allah nak menurunkan wahyu Quran, para jin ni, mereka senang je naik ke langit. Curi kita dengar, curi dengar perbualan malaikat. Tetapi, tengok jin cakap ayat nombor 9, dia kata apa? Wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sama'. Jin tu kata, dan sesungguhnya kami jin dulu dapat duduk di tempat-tempat langit untuk mendengar. Maksudnya sebelum Allah utuskan Nabi Muhammad, sebelum Allah turunkan ayat Quran, sebelum Allah turunkan Quran, jin-jin itu mereka boleh mencuri dengar berita langit. Tapi sekarang apa yang jadi? Sekarang ni maksudnya bukan sekarang kita. Sekarang pada zaman Nabi tu, okey, jin tu kata apa? Dia kata al-an. Dia kata tapi sekarang siapa cuba dengar, maka dia akan jumpa tahi-tahi bintang yang menunggu, yang sedang duduk, perhatikan mereka. Maksudnya Allah jadikan malaikat-malaikat yang akan tembak para jin ni dengan tahi bintang. Okey, ini bermakna Allah punya nak jaga wahyu Quran ni, sebelum Allah utuskan Nabi SAW, sebelum ini, pintu langit-langit ini ada malaikat, ada jin-jin yang boleh mencuri dengar. Tetapi selepas Allah utuskan, Allah sudah letak security. Bayangkan, pengawal-pengawal di kalangan para malaikat. Hebat tak pengutusan Nabi Muhammad dan nak wahyu Quran ni? Kita dapat maklumat tu. Supaya kita rasa kita akan menghargai Al-Quranul Karim yang ada depan mata kita. Kalau Allah jaga dia, tetapi apabila sampai dekat depan kita, kita jaga tak Quran tu? Mulia tak dia? Okey. Tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat lain ya, kita tengok dalam surah Syu'ara pula. Allah memang lindung Quran ni daripada didengari oleh para syaitan. Maknanya sepanjang wahyu Al-Quran ni turun, para syaitan di kalangan jin tak dapat dengar wahyu Quran turun. Faham tak maksudnya? Maksudnya daripada turunnya Quran pada bulan Ramadan tu, sampailah kepada sepanjang turun dekat Mekah 13 tahun, sepanjang turun kat Madinah dekat selepas hijrah 10 tahun, para malaikat tidak mendengar wahyu Quran. Punya Allah jaga tu. Ya Allah, orang jahat ni dia tak dengar wahyu Quran. Bukan bermaksud tak boleh bagi semua orang baca. Tak. Tapi Tuhan nak kata mulianya Quran ni, sampai ke Tuhan tak mengizinkan walaupun satu huruf untuk didengar oleh para syaitan. Kita nak tahu dalil dia apa? Tengok dalil dalam surah Syu'ara. Surah nombor 26. Ayat 210, 211, 212. Muka surat 376. Kita tengok cerita tu Allah Ta'ala kata apa tentang syaitan ni. Allah Ta'ala kata, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ. Tuhan kata Quran ini sekali-kali tak akan dibawa turun oleh para syaitan. Allah ni dia tahu, ya Allah, dia nak muliakan sebab apa tahu? Sebab masa zaman Nabi, orang tak terima Quran. Dia berkata Quran ni sihir, dia berkata Quran ni Muhammad yang reka dia. Tetapi Allah punya nak mempertahankan Quran tu, Tuhan cakap. Tuhan kata Quran ni dia tak dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Allah Ta'ala kata apa? وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَمَا يَسْتَطِعُونَ. Dan tak layak bagi syaitan untuk membawa wahyu Quran. Dan Allah kata bukan sekadar tak layak. Mereka memang takkan mampu untuk bawa wahyu Al-Quran ni. Tapi siapa yang bawa dia? Malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat daripada cahaya, tuan-tuan. Cahaya. Tapi kita apabila kita baca Quran, dengan tak bersihkan diri, kita tidak bersiwak, tak jaga kedudukan Al-Quran. Ya Allah. Mulianya Quran. Lepas tu, Allah Ta'ala kata apa lagi? Innahum anis-sam'i lama'zulun. Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali
daripada mendengar wahyu. Inilah dalilnya. Hebatnya Quran ni, sepanjang dia turun, Allah tidak izinkan untuk sebarang syaitan mendengarnya. Ia berbeza dengan perkara lain. Kalau dalam perkara takdir, perkara-perkara yang lain ni, ada juga para syaitan yang boleh mencuri dengar. Tapi kalau curi dengar, mereka akan direjam dengan tai bintang. Okey, mulia tak Al-Quranul Karim? Macam mana Allah jaga dia? Hebatnya ni. Quranul Karim Allah jaga dia. Kerana kalau kita boleh khadam lah, kita boleh khadam lah. Kalau kita boleh dapat ambil maklumat lebih awal supaya kita hargai. Dia jadi macam ni tau. Kenapa kita buat macam, kenapa kita tak serius dengan Quran? Kenapa kita tak jaga adab dengan Quran? Sebab kadang-kadang Allahu Akbar. Kita ialah mungkin sebab kita lalai kot, kita lupa. Tapi moga-moga dengan maklumat ini menjadikan kita sangat menghargai, jaga Al-Quranul Karim tu. Sebab Allah telah jaga Al-Quranul Karim ini sebaik-baiknya. Maknanya, mulia ke Quran ni? Orang katakan kuliah Quran ni suci kan? Quran ni suci, Quran ni suci. Suci apa sebenarnya? Suci dalam debu ke apa dia, Quran ni? Tuan-tuan bayangkan wahyu Al-Quran. Okey, tuan-tuan jelas? Okey. Kemudian, barulah kita nak cerita macam mana Allah turunkan Quran daripada Lauh Mahfuz. Yang ni kita dah sebut secara umum lah. Ya? Sepanjang Quran turun ni, tak ada yang boleh didengari oleh mana-mana para syaitan. Mulianya Quran. Baik, tuan-tuan dan puan, sekarang kita nak bincang pula. Daripada Lauh Mahfuz tu, di tempat yang tinggi Al-Quran tu diletakkan, tuan-tuan kena ikut maklumat ni sebab nanti tuan akan tahu perbincangan macam mana nak buat dengan Quran Ramadan. Saya akan bagi perspektif berbeza. Tuan-tuan ikut sampai habis. Okey. Al-Quran ni daripada Lauh Mahfuz dia turun sekaligus. Dia turun sekaligus, tapi dia bukan turun sekaligus terus kepada Nabi. Dia berhenti dekat mana tau? Dia berhenti dekat langit dunia. Dekat langit dunia, daripada Lauh Mahfuz tu dia stop pada langit dunia. Okey, dekat langit dunia. Tetapi sepanjang dia turun tu, malaikat bawa dia turun daripada Mahfuz nak ke langit dunia tu, Allah jagalah daripada para syaitan tadi tu. Okey, dalil dia kat mana? Okey, dalil dia ayat Quran yang kita selalu baca yang bulan Ramadan ni lah. Ayat 185, muka surat 28 yang kita baca ayat Syahru Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Selalu kita baca ayat ni. Tapi pernah tak kita bertanya, bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Turun macam mana? Takkan bulan Ramadan saja bulan Allah turunkan Quran sepanjang 23 tahun tu? Adakah itu yang Tuhan maksudkan? Ayat 185 bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Quran tu adalah merujuk penurunan sekaligus daripada Lauh Mahfuz tu, turun ia dekat langit dunia, berhenti dekat situ. Itulah berlaku pada bulan Ramadan. Maknanya yang kita selalu dengar bulan Ramadan, bulan turun Quran tu adalah penurunan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Okey, maklumat ini adalah maklumat yang pernah diperkatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Tengok Ibn Kathir kata apa? Ibn Kathir kata, dalam tafsirnya dia kata, Allah Ta'ala ni telah memuliakan bulan puasa. Maknanya kita tahu bulan puasa bulan Ramadan lah. Antara bulan-bulan yang lain dengan Allah pilih bulan itu untuk diturunkan Quran. Kita dah tahu tadi ayat 185. Tak ada siapa tak faham ayat 185. InsyaAllah boleh faham. Okey. Kata Al-Imam Ibn Kathir. Tengok lagi dia kata Al-Quran Allah turunkan sekaligus, ya,
ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Al-Qadar. Okey. Maknanya begini. Bulan yang Allah pilih untuk turunkan Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia itu bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni ada banyak hari. Ada banyak hari. So, hari yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran itu sekaligus itu adalah hari apa? Bukan hari lah. Tapi hari itu merujuk kepada malam. Tuan-tuan dapatkan maklumat malam ni. Sekejap kita akan bincang pasal malam, baca Quran malam. Allah memilih satu malam. Maknanya turun Quran sekaligus tu, Allah turunkan pada waktu malam. Tuhan tak turunkan di siang. Lepas tu nanti kita akan bincang. Kalau baca Quran siang macam mana, dengan baca Quran malam macam mana. Okey. Dalil yang kata Quran turun sekali malam adalah surah Al-Qadar, ayat nombor 1, muka surat 598, surah yang ke-97. Ayat ni Allah pejam mata boleh. Boleh ingat ayat ni kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran pada malam Al-Qadar. Okey, isunya sekarang, apa yang Tuhan nak maksudkan Allah turunkan Quran pada malam Al-Qadar tu? Sebab kalau sebut turun, mesti dari atas ke bawah. Jadi turun dekat ayat Al-Qadar tu, malam Al-Qadar tu adalah merujuk kepada penurunan Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Waktu malam tu lah Allah pilih. Malam Al-Qadar itu ia berada pada malam bulan Ramadan. Satu malam. Okey, dapatkan dulu maklumat tu. Okey, kita tak bincang tentang perbincangan malam Al-Qadar, tapi kita cuma ambil sikit maklumat. Malam Al-Qadar itulah merupakan malam Allah turunkan Quran sekaligus. Okey, bukan sekadar ayat ni, satu lagi ayat. Ambil satu lagi ayat, kita tengok dalam surah Ad-Dukhan. Surah nombor 44, ayat nombor 3, muka surat 496. Jadi nanti buka Quran, tengok. Ini kita belajar pasal Quran lah ni. Al-Quran cerita tentang Quran. Okey, Allah Ta'ala kata apa pada ayat nombor 3? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat. Malam yang berkat tu malam apa, Pak? Malam yang berkat tu malam apa? Malam yang berkat itu nama lain dia Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar nama lain dia adalah Lailati Mubarakah. Malam yang berkat. Hebatnya Quran ni, mulianya Quran ini, Allah memilih malam itu menjadi malam yang Allah berkati. Allah telah isytihar di dalam Quran. Malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Malam itu juga adalah malam yang sangat mulia. Dipanggil Al-Qadar. Al-Qadar itu maksudnya yang mulia. Mubarakah, yang Allah berkat. Okey. Jadi, ayat-ayat inilah yang merujuk kepada penurunan Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia berlaku pada satu malam. Malam itu malam Al-Qadar. Malam itu adalah malam penuh berkat. Dan malam itu dia berada pada bulan Ramadan. Oh, patutlah selama ni selalu dengar ayat 185 surah Baqarah kata bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Quran. Turun bagaimana? Ia merujuk kepada penurunan sekaligus. Okey, tuan-tuan, dah dapat dah maklumat penurunan Quran ni. Kita kena tahu dia punya prosedur dia, macam mana Allah jaga penurunan Al-Quranul Karim. Sepanjang dia turun tu, Allah pelihara wahyu itu daripada didengari oleh para syaitan di kalangan jin. Baik, setakat ni jelas tak? Okey. Maknanya,
Maknanya Quran yang ada di tangan kita ni, Quran yang sama maklumatnya yang ada di Lauh Mahfuz dulu. Quran yang ada di depan mata kita ni adalah Quran yang pernah turun berada di langit dunia. Di tempat yang tinggi. Daripada tempat tinggi, Tuhan bawa turun lagi, Tuhan bawa turun lagi. Sampailah kepada kita. Persoalannya adalah, apa kita buat dengan Quran tu? Adakah hanya Quran tu kita ambil cium tiap-tiap pagi? Quran. Adakah itu yang menunjukkan kita mengagungkan Quran? Apa yang kita kena buat dengan Quran? Okey. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Jelas ya? Okey. Disebabkan itulah Allah mengangkat darjatnya Al-Quranul Karim lah. Okey, itu kita dah selesai. Baru kita masuk kepada bulan Ramadan, bulan orang menghidupkan Quran. Jadi kita tahu dah, kemuliaan Quran itu orang hidupkan Quran. Okey, jadi kita pergi terus kepada tajuk satu lagi, tentang yang ini. Kita tengok tajuk tentang yang ini. Okey. Okey, sekejap ya. Okey. Tuan-tuan dan puan, okey, Ramadan memang bulan kita digalakkan untuk membaca Quran. Kalau ikut baca Quran ni, selalu kita dengar istilah apa? Tadarus kan? Tadarus ke terderas? Okey. Kita tengok dalam hadis dulu. Kita tengok dalam hadis. Riwayat Bukhari. Sabda Nabi SAW, Jibril alaihi salatu wassalam, tiap-tiap bulan Ramadan, setiap malam, tengok, dia tak jumpa siang, dia jumpa malam. Jibril setiap malam bulan Ramadan, dia akan jumpa Nabi SAW. Dia buat apa? Dalam hadis kata, ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril. Okey, tuan-tuan kena ambil maklum dekat hadis ni. Ya'ridu ni maksud apa ya'ridu ni? Okey, Al-Imamu Ibn Hajar Asqalani dia ulas perkataan ni, a'ridu tadi, yu'ridu ni, kita terjemah dia memperdengarkan. Kata seorang ulama hadis, Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, rahimahullah mengatakan, al-mu'arradah tu adalah perbuatan yang dilakukan dari dua sisi. Dua sisi tu maksud apa? Seakan-akan setiap salah satu dari keduanya ada kala membaca, ada kala mendengar. Ni dapatkan maklumat ni. Maksudnya, cara yang terbaik bulan Ramadan nak baca Quran ni boleh buat cara yang bagaimana? Kalau ikut hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW tiap-tiap malam bulan Ramadan, malaikat akan datang. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang buat apa? Malaikat Jibril datang membawa, Malaikat Jibril datang buat apa? Pertama, Malaikat Jibril semak apa Nabi baca. Dan Malaikat Jibril juga akan membaca Nabi SAW menyemak. Dalam masa yang sama, Nabi SAW membaca, Jibril semak, begitulah sebaliknya. Itulah maksud al-mu'arradah, seperti mana dalam hadis tadi. Jadi kalau kita nak baca Quran bulan Ramadan, konsep tadarus yang kita buat ini betul lah. Iaitu seorang baca, ramai yang semak. Lepas tu pula orang lain baca pula, kita pula yang semak. Itu adalah bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh Jibril bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan.
Jelas tuan-tuan rahimani rahimakumullah. Jadi kalau kita ni baca sorang-sorang boleh. Itu pun boleh sebenarnya, tak jadi masalah. Tetapi kalau menggunakan pendekatan untuk saling semak menyimak, ia sangat bagus. Okey. Jadi apa yang dilakukan di masyarakat kita tu bertepatan dengan sunnah Nabi SAW lah. Saling membaca dengan orang baca ataupun orang yang baca, kita pula semak sama-sama. Dan pada Ramadan yang terakhir, masa zaman Ramadan terakhir Nabi didatangi oleh Jibril sebanyak 2 kali. Okey, tuan-tuan perempuan nampak tak maknanya ikut sunnah Nabi memang Ramadan adalah bulan untuk memperdengarkan bacaan Quran dan bulan untuk kita pula mendengar orang lain pun membaca Al-Quranul Karim. Ini berlaku pada waktu bila? Berlaku pada setiap malam bulan Ramadan. Bukan bermaksud kita tak boleh buat aktiviti itu pada siang hari. Tidak. Tapi kalau boleh buat pada waktu malam, the best. Kejap lagi kita akan kupas. Waktu bila yang bagus? Nak guna suara macam mana? Nak tengok Quran ke tak tengok Quran? Ikut perbincangan ni kita akan dapatkan jawapan dia. Sebab pasal kelebihan baca Quran, saya tak nak kupas panjang sebab semua kita faham. Tapi kita nak baiki tahun ni, kita nak tambah baik. Nak cari yang paling afdal macam mana. Nak baca Quranul Karim. Baik. Tuan-tuan perempuan jelas ya? Okey. Kalau kita tengok sejarah ulama-ulama terdahulu, contohnya macam Al-Imam Zuhri. Imam Zuhri ni, kalau masuk bulan Ramadan, dia cakap apa tau? Dia cakap apa? Imam Zuhri kata ini di kalangan tabi'in. Dia kata apa? Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan tilawatul Quran dan bulan memberi makan. Tapi kita bukan nak kupas bulan beri makan tu. Tapi bagi kita bulan memakan. Tak, bulan bagi makan. Tapi kita nak ambil Imam Zuhri, dia buat satu tagline dia, hashtag dia apa tau? Hashtag dia apa? Bulan Ramadan, bulan tilawatul Quran. Okey, itu menunjukkan berhidupkan Quran. Okey, saya nak nukil pula kisah Imam Malik bin Anas ya. Imam Malik bin Anas ni seorang ulama hadis. Semua tahu kalau sebut kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik ni ulama hadis, dia ngajar hadis, pakar hadis. Apabila dia masuk bulan Ramadan, dia beralih daripada membaca hadis dan daripada belajar hadis, dia memberikan tumpuan kepada membaca Quran, tapi dia tengok Quran. Dia tengok mushaf. Tuan-tuan kena ikut perbincangan ni, kita akan bincang nanti. Nak baca Quran, tengok mushaf ke? Nak baca secara hafalan? Terbaik. Lagi kita akan kupas. Okey. Kalau ikut cara Imam Malik bin Anas, dia dah tak fokus belajar hadis dah. Kerana ni bulan Quran ni dia fokus baca Quran je. Dia tinggalkan belajar hadis tu. Tetapi dia melihat mushaf. Okey. Imam hadis pun dia melihat mushaf. Imam Malik ni bukan kaling-kaling ni. Orang hebat ni. Okey. Kita tengokkan lagi ulama lain seperti mana ni ulama, kita ambil ulama tabi'in ni, dalam ulama yang terdahulunya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Abdul Razzaq dia menukilkan, dia kata Sufyanus Tsauri, ni seorang tabi'in namanya Sufyan Tsauri. Sufyanus Tsauri rahimahullah ni, jika masuk bulan Ramadan, dia akan tinggal semua ibadat lain dan dia akan fokus kepada membaca Al-Quran. Ibadat lain ni bukan sampai dia tak solat. Dia tuan-tuan jangan salah faham. Maksud dia banyak tekankan tentang baca Quran. Okey. Ada satu ulama namanya Zubayd Al-Yami. Jika datang bulan Ramadan, dia akan bawa banyak Quran, banyak mushaf. Kemudian dia kumpulkan para sahabat untuk baca Quran lah. Okey. Kemudian tuan-tuan perempuan, kita nak bincang tentang
apa cara nak menghidupkan Ramadan dengan baca Quran. Sekarang ni, untuk dapatkan maklumat kenapalah bulan Ramadan ni orang kata bulan Quran. So kita dah tahu dah. Kita dah tahu bulan Quran itu bulan diturunkan Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu kita dapat dah maklum tadi. Alhamdulillah. Lepas tu ikut sunnah Nabi, memang macam itulah Nabi dengan Jibril setiap malam bulan Ramadan. Okey. Sekarang kita nak masuk kepada maklumat, so nak baca ni bagaimana nak hidupkan Quran. Nak baca sendiri boleh tak? Nak baca secara berkumpulan boleh tak? Dua-dua boleh. Tak jadi masalah. Okey. Nak kejar khatam ke apa? Saat ni kita akan bincang. Saat ni kita akan sampai. Sebab antara soalan favourite orang tanya, nak khatam ke nak faham? Saat ni kita akan jumpa jawapan dia. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada yang baca berkumpulan lah. Sebab biasanya Ramadan ni, dia ada grup-grup dia. Dia ada grup hajah-hajah, dia ada grup terdatin, dia ada grup lah. Dia ada grup mihrab dia, dia ada grup ujung-ujung ni lah. Contoh, ramai grup-grup dia ni. Kan? Okey, so macam mana? Okey. Kalau kita mengambil pendekatan baca berkumpulan, adakah itu sunnah? Digalakkan tak? Macam kita buat bulatan, kita bertadarus tadi tu. Kalau macam Nabi seorang dengan Jibril, adakah berdua itu sahaja? Ataupun kalau bertiga, berempat, berlima, boleh tak? Okey, ada hadis ya, riwayat Muslim. Okey, Nabi SAW kata begini, tiada berhimpunnya mana-mana kaum di satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Maksudnya dia pergi masjid ke, dia pergi surau ke, dia berhimpun, maknanya beramai-ramai sambil membaca kitab Allah, kemudian wa yatadarasunahu bainahum. Dekat sini jumpa perkataan tadarus. Wa yatadarasunahu, mereka saling memperbetulkan bacaan. Ni ramai-ramai dibuat ramai-ramai, saling betulkan bacaan. Allah akan turunkan 4 kelebihan. Kelebihan pertama, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Allah akan menyelubungi mereka itu dengan rahmat. Kiri, kanan, depan, belakang, Allah akan turunkan rahmat. Selubungi mereka dengan rahmat. Yang keempat, Allah Ta'ala akan menghantar malaikat dan malaikat akan berkumpul beramai ke situ. Malaikat akan payung mereka dengan sayap-sayapnya, dilingkupi oleh para malaikat. Yang keempat, Allah memuji orang yang datang ke masjid, ke surau, ramai-ramai, dia baca Quran, dia saling dengar, membetulkan bacaan. Allah Ta'ala puji manusia itu di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, hadis ini, kata Al-Imam Nawawi, dia kata, hadis ini merupakan dalil, okey, yang menunjukkan kelebihan al-ijtima' ala tilawatil Quran fil masjid, bagi orang yang berkumpul membaca Al-Quran di masjid. Kalau kita orang baca dekat dewan, boleh tak? Contoh, kalau kita orang baca dekat pejabat, boleh tak? Kalau kita buat ramai-ramai dekat rumah, boleh ke? Kita nak buat dekat kelas lah, kita tak pergi surau masjid. Jawapannya boleh. Cuma, ia tak samalah tempat yang dipilih untuk baca. Sebab itu, pahala baca Quran ni, dia dapat gandaan-gandaan. Dia juga mengambil kira faktor lokasi, tempat. Maka kalau tempat tu tempat yang paling mulia, maka sudah pasti ganjarannya tak sama kalau dibaca pada tempat yang kurang mulianya. Tapi boleh ke? Jawapannya boleh. Okey. Jadi kalau ada kelapangan, ruang, kalau mampu, buatlah secara tadarus itu di masjid atau di surau-surau. Ia lebih afdal. Okey. Kemudian, kita nak lihat lagi tentang hadis ini. Hadis yang suka tadarus pergi masjid ni, pergi surau-surau ni, ini hadis lain.
Nabi SAW pernah bersabda. Nabi kata, yang ni Nabi cakap dekat ahli sufah lah. Ahli sufah ni orang yang dia memang tak bekerja. Mereka memang ditanggung oleh Nabi SAW ketika itu. Mereka ni Nabi kata macam ni. Nabi kata, siapa di antara kamu yang suka dia pergi, dia keluar awal pagi, dia menuju ke satu tempat namanya Buthan ataupun Al-Atiq, lalu lepas tu dia balik, dia bawa 2 unta gemuk tanpa ada dosa dan memusuhkan silaturahim. Nabi nak cakap kepada ahli sufah, Nabi kata, kau orang suka tak kalau kau pergi satu tempat ni, lepas tu kau pergi satu tempat ni, kemudian kau balik, engkau bawa hasil 2 unta yang gemuk. Tapi waktu kau pergi tu, engkau tak buat dosa, engkau tak putuskan silaturahim. Para sahabat jawablah, ya Rasulullah, kami suka, kan tu kami suka. Lepas tu Nabi pun kata, tidaklah salah seorang dari kamu pergi menuju ke masjid. Sambungan dia, lalu dia mengetahui atau dia membaca 2 ayat dari Al-Quran. Contohnya dia pergi masjid, dia pergi ke surau ke, dia belajar tafsir ke, dia belajar tadabbur ke, okey, ataupun dia membaca 2 ayat dari Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta. Kalau dia dapat ketahui, faham 3 ayat atau dia dapat baca 3 ayat, lebih baik dari 3 unta. Kalau dia boleh faham 4 ayat ataupun lebih, ataupun dia boleh baca 4 ayat, lebih baik daripada 4 unta, dan beberapa jumlah ayat lebih baik daripada jumlah unta. Tak faham tak maksudnya? Sebab tu dia panggil kelebihan pergi ke rumah-rumah Allah untuk belajar Al-Quranul Karim. Seolah-olahnya kalau kita sedekah, kita sedekahkan dengan seekor unta. Nak dapat unta ni bukan murah. Mahal. Lembu pun sekarang mahal nak beli. Nak buat ibadat korban, mahal. Kan? 10,000, 12,000. Apatah lagi unta. Tetapi kita dapat ganjaran banyak tu dengan kita belajar 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Tapi kita target pergi belajar di salah satu daripada rumah Allah SWT. Jadi kalau orang pergi pakat-pakat, sahabat mihrab pergi kumpul untuk pergi ke masjid belajar, Allah bagi ganjaran yang sangat besar. Apatah lagi bulan Ramadan. Okey, tuan-tuan dan puan, kita nak bincang pula sekarang ni, waktu bila terbaik baca Al-Quran. Okey, kalau banyak-banyak bulan, sudah pastilah bulan Ramadan. Betul, baru datang bulan-bulan yang lain. Okey, sekarang kita tengok apa kata para ulama waktu terbaik baca Quran. Okey, kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dia kata, bacaan yang paling utama sekali kalau nak baca Quran, baca ketika solat. Sebab tu dalam solat tarawih banyak dibaca ayat, tapi kadang-kadang panjang ni pun susah hati juga. Jangan imam pula guna dalil, tuan-tuan, kenapa saya baca panjang ni? Kerana baca Al-Quran ni paling bagus, paling terbaik kalau baca semasa solat. Sebab tu saya baca panjang-panjang. Kita pun kata Pak Imam, iyalah Pak Imam, kalau macam Pak Imam tak apa, muda. Kami ni ya Allah, tak boleh diri lama-lama Pak Imam. Tapi kalau kita mampu baca dalam solat, itu paling terbaik sekali kalau baca Al-Quran. Jadi apabila kita baca dalam solat, kita akan berdiri lama. Berdiri lama dalam solat, ada para ulama kata lebih baik daripada lamanya sujud. Okey. Kemudian kalau bukan dalam solat, macam mana? Yang mana paling terbaik waktunya? Kata Imam Nawawi adalah paling utama adalah baca di waktu malam. Dalam solat tadi tu, dalam solat mana-mana solat memang terbaik baca Quran. Okey, tetapi kalau solat itu di waktu malam, lagi terbaik. Jadi orang baca Quran dalam solat tarawih, orang baca Quran dalam solat witir pada waktu malam,
dia dapat lagi gandaan yang banyak. Dah dalam salat, lepas tu pula waktu malam. Waktu malam ni pula ganda dia lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak dia tengok. Lagi nak ke malam, maksudnya lagi nak pergi ke pagi, ke hujung malam, dia lagi terbaik. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau kita baca waktu antara maghrib dan isyak, dia tak sama fadilat dia, kelebihan kalau kita baca lewat lagi. Baca ke 12. Dia tak sama lagi kalau lagi lewat baca. Maksudnya kalau sampai lagi ke hujung malam, ia lagi terbaik. Okey, dapat tak? Dalam solat, baca waktu malam. Okey. Jelas ya? Okey. Kemudian, para ulama kata lagi, kalau waktu siang pula macam mana? Bulan Ramadan ni, bukan tak boleh baca siang, boleh baca siang. Tapi antara siang di bulan Ramadan dengan malam bulan Ramadan, lebih baik malam lah. Okey. Kalau waktu siang pula, yang terbaik waktu untuk baca Quran adalah setelah salat subuh. Ni dipanggil Quranul Fajr. Contohnya kita kata, saya tak sempat nak baca waktu malam. Saya penat, saya nak tidur awal. Okay, tidur. Okey, kalau tak sempat bangun malam, maka dia pilih baca sejurus selepas salat subuh. Itu juga waktu yang terbaik untuk dia baca Quran. Okey, jelas ya? Okey, kalau kita, lepas tu baru datang duha. Lepas tu dia naik balik. Ke malam macam tu. Okey, kalau bincang dari sudut hari pula, hari apa yang paling utama baca Quran? Sudah pasti hari Jumaat lah, kerana dia Sayyidul Ayyam. Okey, daripada banyak hari pula, 10 hari yang awal pada bulan Dhul Hijjah. Termasuklah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan lah. Okey, ini secara ringkas ya. Kita kena pandai memilih waktu-waktu untuk baca Al-Quranul Karim. Okey, kalau kita macam bekerja, ada waktu lapang di tempat kerja, okey, bacalah. Baca waktu siang, tak salah. Tapi kalau boleh baca waktu malam, dianjurkan juga baca waktu malam. Dia lebih afdal. Okey, kerana Al-Quran diturunkan pada waktu malam. Okey, tuan-tuan, baca waktu malam ni dia ada beza tau. Tambah lagi kalau orang dah tidur, dah sunyi sepi, sangat berbeza. Tahu tak, dalam surah Al-Muzammil, memang Allah Ta'ala kata, waktu malam ni, Allah Ta'ala mengatakan ayat nombor 4 tu, surah Al-Muzammil tu, Allah Ta'ala sebut, ayat yang keempat, apa dia? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran pada waktu malam itu dengan tartil. Nanti saya akan kupas macam mana cara terbaik baca Quran. Nanti kita akan sebut. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata dah, waktu malam, waktu Nabi buat qiyamul tu, maka Nabi digalakkan baca Al-Quran. Jadi ini dalil menunjukkan baca Quran waktu malam ni sangat baik. Sebab tu bulan Ramadan, Nabi sebut tentang qama Ramadan. Nabi kata qiyam di bulan Ramadan tu. Sepatutnya Ramadan ni malam tu kita hidupkan, siangnya kita rehat panjang. Tapi kalau kita bekerja tak boleh lah. Kan malam nak kena siang kena kerja. Tapi kalau Sabtu Ahad tu biar kita tidur siang tak apa. Tapi malam tu kita hidupkan. Sebab dia berbeza siang dengan malam Al-Quran. Okey. Kemudian ini kelebihan lain. Kalau baca Quran tengah malam ni kita semua faham. Ini hadis ya. Salah satu daripada syafaat Quran. Quran tu nanti dia akan cakap tau kepada Allah. Dia akan cakap apa? Wahai Tuhanku, aku ni telah mencegah dia untuk tidur malam. Oleh sebab itu berilah aku izin memberi syafaat kepadanya. Quran dia akan cakap nanti kepada Allah, dia akan minta tolong kepada Allah untuk bagi syafaat kepada kita. Sebab apa? Kita sanggup korban waktu tidur. Contohnya kita ada peluang tidur selama 6 jam, 7 jam. Tetapi dia sanggup, dia belajar baca Quran waktu malam tu afdal, dia sanggup daripada 6 jam, dia potong 2 jam tu untuk dia, 4 jam dia tidur. 2 jam dia nak baca Quran saja. Boleh. So Quran nanti dia akan cakap kepada Allah, dia akan minta izin kepada Allah untuk bagi syafaat kepada kita. Okey, ini menunjukkan kelebihan dibaca waktu malam. Sebab tu kita
kita dapati memang Quran dibaca panjang ketika salat. Kalau tuan sembahyang kat masjid, kalau tuan sembahyang dekat Masjid Nabawi, ada sembahyang dekat Masjidil Haram, baca panjang-panjang, kadang-kadang sampai ngantuk kita. Kan? Panjang dia baca. Kerana dia mengambil kelebihan membaca Quran di dalam salat. Itu paling terbaik sekali. Kemudian pula salat tu dibuat waktu malam. Okey, jelas ya? Okey. Kemudian saya nak sebutkan kelebihan kalau tuan-tuan, sekarang ni kan ada jual Quran yang boleh tengok atas stand kan? Kalau tuan-tuan ada Quran yang boleh tengok, Ramadan ni kita boleh mulalah. Kan? Beli Quran besar sikit, kita letak kat depan kita, kalau kita baca sebab kita tak hafal. Kita bukan hafal 30 juzuk. Kan? Juzuk amal tu pun ingat tak ingat je kita tu. Kan? Okey. So, kenapa nak kena baca banyak ayat? Sebab ni, hadis ni. Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Muslim ya, Nabi pernah bertanya kepada sahabat, apakah salah seorang dari kamu suka jika dia kembali kepada keluarganya dia dapat 3 unta hamil yang gemuk? Kami jawab, naklah. Tentulah kami nak. Soalan macam Nabi kita, kalau kamu kerja, kamu buat sesuatu, lepas tiba-tiba kamu bawa balik hasil unta yang gemuk, 3 unta yang gemuk. Maka Nabi kata, maka 3 ayat yang kamu baca di dalam salat lebih baik daripada 3 unta hamil yang gemuk. Lepas ni, selama ni duk baca ayat apa? Inna a'tayna kal kausar, idza ja'a nasrullahi wal fatah. 3 ayat je. Betul tak? Wal asri innal insana lafi khusr. Duk pusing-pusing 3 ayat tu je. So lepas baca hadis ni, ya Allah, nak tambah jadi 4 ayat lah. Sebab Nabi kata, maka 3 ayat yang kamu baca dalam salat. 3 ayat tu okeylah, paling kurang 3. Kenapa Nabi sebut 3? Kenapa Nabi tak sebut 2? Tak ada ayat 2 ayat ya. Dalam Quran paling pendek 3 ayat. Tapi takkan nak dapat 3 je, takkan nak dapat 3 unta hamil yang gemuk. Naklah 4. Bacalah Qullahu Ahad. 4 ayat. Takkanlah 4 je, nak 5. Bacalah ayat panjang sikit. Sebab tu dibaca panjang di bulan Ramadan. Nampak tak? Banyak tak unta-unta yang kita dapat bila kita baca di dalam salat. Dia berbeza luas salat lah. Sebab salat tu sendiri tempat yang terbaik. Jadi kalau tak boleh nak hafal, boleh tengoklah Quran tu di hadapan. Harus pasang. Okey, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, jelas? Okey. Sekarang kita nak, ni kita tahulah dalam surah Muzammil ya, ayat yang ke-6 memang baca Quran tengah malam tu the best lah. Lebih kuat kesannya dan sebagainya. Okey, sekarang kita nak bincang pula. Kalau kita nak tengok mushaf dengan hafal, macam mana? Mana lebih baik? Contohnya, 3 kul ni tak tengok mushaf pun tak apa. Kan, hafal je. So, macam mana lebih baik? Para ulama bincang ni. So, kita nak Ramadan kita pada kali ni, kita nak ambil the best. Nak dapat ganjaran banyak-banyak ni. Okey. Para ulama bincang. Okey, Imam Nawawi ulas macam ni. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih utama dari membacanya dengan secara hafalan. Okey, tapi kita kena dengar sampai habis lah. Imam Nawawi kata, para ulama kata, kalau kita baca Quran dengan tengok Quran, pegang Quran, tengok Quran tu lebih afdal, lebih utama. Ini ramai para imam mazhab sebut dan sangat masyhur di kalangan para ulama salaf terdahulu. Okey, macam siapa tadi? Ulama hadis tadi tengok Quran tadi. Macam Imam Malik bin Anas ya, dia tengok Quran. Dia lain feel dengan kita hafal. Sebab apa? Ingat tak tadi kata Quran tu sendiri adalah mulia, betul tak kan? Dengan mushaf tu dia lain sikit. Okey. Tapi Imam Nawawi kata apa? Tetapi kaedah itu tidaklah secara mutlak kepada semua orang. Imam Nawawi kata depend juga. Dia kata bergantung kepada orang tu. Kalau dia hafal, boleh menyebabkan dia lebih faham, dia lebih banyak penghayatan, maka membaca dengan tanpa melihat Quran itu lebih baik bagi orang tu.
Maksudnya dia tengok orang juga. Kalau orang yang dia baca secara tanpa tengok mushaf, dia boleh lebih banyak tadabbur, dia boleh tafakur, dia boleh ta'ammul, dia boleh dapat penghayatan, maka jangan tengok Quran. Lebih afdal dia hafal. Boleh faham tak? Tapi macam kita ni, ish, 3 kub pun kadang-kadang, tak jumpa punca juga. Kan? Okay. Tapi kata Imam Nawawi, dia kata macam ni. Namun dia kata, jika kedua-duanya sama, maksud dia kalau tengok Quran pun boleh ada penghayatan, tak tengok Quran pun ada penghayatan, maka kata Imam Nawawi lebih utama adalah membacanya dengan melihat mushaf. Faham? Tengok mushaf tu, ambil wuduk, gosok gigi dulu, bersusu gigi, ambil wuduk, pakai pakaian yang terbaik kalau mampu, ngadap ke arah kiblat, duduk pula tertuju pada rumah Allah. Ingat balik dekat Lauh Mahfuz tu, pegang dia baik-baik. Okey, ia lebih afdal lah. Okey, dapat dah? Okey, kita bincang pula macam mana cara nak baca Quran tu. Okey, cara dia. Cara baca Quran itu yang terbaik adalah secara tartil. Apa tu tartil? Sekali kita sebut. Ini dalil yang kata tartil lah, surah Al-Muzammil ayat 4 tu. Warattilil Qur'ana tartila. Ulang 2 kali tartil tu. Bacalah Quran dengan penuh tartil. Apa tu tartil? Tartil dari sudut istilah ialah meraihkan tempat keluar huruf dan menjaga tempat berhentinya. Dia macam ni. Kalau kita baca laju macam lidah kita ni, betul tak? Kita pula sebut yang bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Kalau kita baca laju, kita takut kita tak sebut huruf tu sempurna. Faham tak? Ha, ho, ha. Kalau kita melaju, kita macam takut bunyi dia tak sempurna. Sedangkan tartil, perkataan tartil merujuk kepada dia jaga tempat keluar huruf tu daripada halqum macam mana. Boleh faham tak? Dia jaga tempat huruf tu. Lepas tu dia tahu kat mana ayat tu nak stop. Kita nak berhenti kat mana, nak waqaf dia di mana. Lepas tu nak sambung balik macam mana. Itu salah satu maksud tartil. Kata para ulama, tartil juga maksudnya adalah merendahkan suara dan bersedih dengan bacaan. Maksudnya dia baca dalam keadaan yang dia sendiri boleh merasa sayu. Tapi ini dari sudut konsep lah, tapi kita ambil yang pertama dulu. Iaitu jaga sebutan hurufnya, tebalnya, nipisnya, dari mana tempat dia keluar. Okey, baca lagi. Al-Imam Tabari mengatakan tartil tu apa? Dia kata perjelaskanlah jika engkau membaca Quran. Kalau perjelaskan tu kena jelaslah. Ha, fasabbih. Jelaskan. Jangan macam kita sama-sama. Engkau bunyi ha ke, kau bunyi ha simpul ke, ha apa? Ha pedas. Contoh. Itu kita perjelaskan. Alif ke ain? Contoh kan. Macam kita dengar macam jelas tak jelas. Alif ke ain? Jadi tartil tu dia kena perjelaskan. Ain. Ain. Contohnya begitulah. Macam contohnya nak perjelaskan antara bunyi ta dengan sin. Contoh. Itu maksud tartil juga. Okey, kata Al-Imam Ibn Kathir, tartil maksud apa? Bacalah Quran dengan perlahan, dia kata. Jangan tarik gia berapa? Laju dia baca. Orang macam kita ni memang kena baca perlahan. Kita bukan lidah Arab. Kita nak sebut huruf tu kadang-kadang jenuh. Tapi kita perlahan. Tartil. Perlahan tu bukan bincang perlahan suara ya. Perlahan suara sekejap lagi kita akan bincang. Ini perlahan tu maknanya tak laju. Satu. Ni kata tak tarik atau nafas je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tu. Yang tu
dia tak panggil tartil. Melainkan kalau kita memang expert gila. Itu macam kita ni rasanya semua kita ni standard sama je. Perlu kepada perlahan. Tapi bukan perlahan suara, tapi perlahan bacanya. Okey, itu ulasan Ibnu Katsir. Okey. Para ulama kata lagi, kita sambung lagi. Apa itu tartil? Kata Ali bin Abi Talib, tartil maksudnya apa? Mentajwidkan huruf-hurufnya. Mentajwid tu maksudnya kita tahulah. Panjang, pendek, tebal, nipis. Dan kita ketahui tempat-tempat berhenti. Sebab itu kalau nak baca Quran, beli Quran yang ada tanda waqaf. Kat mana tanda-tanda berhenti, tanda mana nak mula. Itu tuan kena belajar kat situ. Quran ni kita tak nak setiap tahun baca, kita langgar je. Kita tak ada full stop, kita tak tahu koma kat mana. Macam kita baca bahasa Melayu, kita kena tahu kan kat mana tanda bertindih, kat mana noktah, kat mana ada koma. Betul tak? Kat mana berbentuk question mark. Quran ni dia ada tanda lah. Okay, kat sini wajib berhenti. Contohnya kita jumpa huruf lam alif, wajib berhenti. Berhenti dekat situ. The best. Lepas tu dekat Quran tu ada tanda-tanda yang macam tanda yang harus berhenti huruf jim tu. Nak sambung boleh, tak nak sambung pun boleh. Okey, tak apa, pilih. Dalam Quran tu ada yang bagus sambung. Sad lam tu, sambung. Kena ambil kira yang tu. Kalau kita ambil kira tu, pahala kita lagi berganda. Tapi kalau tak ada tanda-tanda tu macam mana? Kita ni bergantung pada nafas kita. Maka kita kena belajar, kita kena tahu, tengok pada makna, tengok kat mana nak berhenti. Sebab tu sekarang sudah ada Quran yang bantu dekat kita tanda kat mana nak berhenti. Dia pakai warna-warna tu. Kalau warna hijau ni kena buat apa. Kalau warna kelabu ni buat apa. Itu kena tengok. Setakat ni saya ada jumpa banyak Quran terbitan Karya Bistari ada, terbitan Telaga Biru ada. Banyak dah sekarang Quran. Beli Quran macam tu. So lepas ni jangan baca je tanpa tahu kat mana tempat elok berhenti. Sebab kadang-kadang kita terputus cerita. Kadang ayat tu sebenarnya dia nak berhenti kat sini elok, tapi kita berhenti setakat tu. Tu jangan. Kalau boleh, ambil kira. Ia termasuk makna tartil. Jadi tartil ni kesimpulannya apa? Baca pelan-pelan supaya kita dapat menyebut huruf tu betul-betul. Panjang, pendek, nipis, tebal. Faham tak? Lepas tu kita baca tu pelan-pelan tu supaya jelaslah setiap bunyi hurufnya. Lepas tu kena tahu kat mana berhenti, kat mana nak sambung. Itulah tartil. Okey, jelas? Perempuan, So lepas ni kalau semak bacaan sahabat-sahabat, kena tahulah. Siap daripada kita ni kena ada orang yang beritahu kat mana nak berhenti. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Ada lagi ni. Kita sampai pukul 1 ni. Kau pada kita ni. 10.30 ni. Allahu Akbar. Tak sempat ni, panjang lagi ni. Okey, kita bincang pula macam mana suara, nada kita baca tu nak kuat ke perlahan. Para ulama bincang. Okey. Ada beberapa pendapat para ulama dalam membincangkan baca dengan kuat tu lebih afdal ke baca dengan suara yang rendah. Okey, para ulama berpendapat. Para ulama mereka kata tengok pada orang yang baca tu. Dia kata macam ni. Dia kata membaca dengan suara yang perlahan lebih selamat daripada riak. Ini bagi sesiapa yang takut dan bimbang jatuh ke dalam riak. Contohnya kalau dibaca seorang-seorang, ada orang sekeliling dia bimbang. Aku ni kalau baca kuat-kuat kan orang puji aku pula, suara sedap lah. Baguslah makhraj hang ni, kau ni fasih lah, lancar lah. Jadi kita ni jadi takut timbul riak, maka kita baca dengan suara yang perlahan. Jelas tak macam tu? Dia bergantung kepada takut pada riak. Tetapi kalau dia tak takut riak, maka membaca dengan suara yang kuat adalah lebih baik. Tapi dengan syarat juga, dia tidak mengganggu orang lain. Seperti orang yang sedang solat sebelah dia ke,
ataupun orang yang tidur dan sebagainya. Faham tak? Punya kuat suara dia. Kan orang semayang, orang nak semayang pun tak boleh. Tak boleh. Kena faham tak maksudnya? Maksudnya bergantung kepada konteks. Okey, bergantung kepada konteks. Okey. Maknanya sebenarnya para ulama lebih mendahulu mengkedepankan baca secara kuat sebenarnya. Dengan suara yang kuat. Kenapa? Kerana kalau baca dengan suara yang keras, suara yang kuat, orang lain pun boleh dapat manfaat. Betul tak? Orang lain pun kata, oh macam tu kebacaan dia. Oh kau baca baguslah, aku nak tumpang dengar lah. Ataupun boleh memberi kesan kepada hati si pembaca. Kita ni cuba contoh baca Quran. Ada masa kita macam nak kuat kan? Baca kuat sikit. Zalikal kitabu la raiba fih. Kita dapat macam penghayatan tu lebih. Sebab suara kita kuat. Dia berbeza dengan baca kita pula. Dia berbeza lah. Dia tengok kepada pembaca tu. Lepas tu dia boleh fokuskan fikiran dia. Sebab dia baca kuat ni dia fokus aku tengah baca Quran ni. Dan juga boleh membantu pendengar dia. Kalau kita baca terlalu ramai-ramai, baca perlahan ni kan pula, mana orang dengar dia nak tegur pula kan? Lepas tu boleh menghilangkan rasa mengantuk, lepas tu boleh menambahkan semangat, dapat menyedarkan orang lain dari tidur dan lain-lain. Jika perkara ini mendorongnya, maka membaca suara kuat tu lebih baik. Maksudnya dia bergantung kepada konteks juga. Okey? Kalau dia boleh elak daripada riak, tak ganggu orang solat, tak ganggu orang tidur, baca dengan suara yang kuat tu bagus. Kalau kat rumah, bagus. Baca tengah malam, mungkin ada orang dengar, oh ibu aku tak tidur lagi baca Quran ni. Mungkin ada anak yang hafal Quran, dia boleh dengar balik macam tu. Tapi kalau baca kuat sampai orang tertidur, orang nak tidur pun tak boleh, jangan. Memperlahankanlah suara itu lebih afdal. Okey? Okey, jom kita sambung lagi. Ni cerita pasal khatam pula ni. Nak khatam dah ke? Nak pergi khatam dah. Sebab kita dah dekat 10.45 dah. Okey. Nak khatam Quran, kena khatam ke? Begini ya, tidak wajib khatam Quran bulan Ramadan. Tak wajib khatam. Tetapi ambil peluang untuk khatam. Dan khatam Quran tidak semestinya misi bulan Ramadan. Okey? Okey. Tapi, kena khatam ke? Okey, kita tengok hadis. Ada tu sahabat dia tanya kepada Nabi SAW. Ni Nabi cakap. Nabi kata, bacalah Al-Quran setiap sebulan. Satu bulan Nabi kata baca Quran. Maksudnya khatamkan. Lepas tu sahabat tu tanya, ya Rasulullah, sebulan ni lambat sangat lah nak khatam. Aku boleh lebih laju daripada sebulan tu khatam. Maksudnya, Nabi kata, sebulan sekali khatam no. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, lambat sangat sebulan tu. Laju sikit boleh tak? Maka Nabi pun cakap, khatamkanlah dalam 20 malam. 20 malam khatam. Sahabat tu kata, ya Rasulullah, aku boleh lebih laju lagi tu lagi ya Rasulullah. Rasulullah kata, kalau macam tu, khatamlah dalam 7 hari khatam. Jangan kurang daripada itu. Yang ini bukan secara mutlak dipakai formula ni. Tapi pada sahabat tu Nabi kata, janganlah laju sangat, 7 hari cukup khatam. Kita ni kalau hidup zaman Nabi ni, tahu kita nak jawab apa kita ni? Kalau kita apa? Ya Allah, banyaknya sebulan nak khatam sekali. 2 bulan boleh tak? Kita terbalik pula. Sahabat dulu dia cuba khatam. Apalagi bulan Ramadan. Ini dalil khatam. Dalil khatam bahawa wujud ke proses khatam tu. Maksudnya, bab mengkhatamkan Quran ni ada dalil ke? Ada. Ni hadis dia lah. Tapi kekerapan dia bergantung. Nabi tak spesifikkan. Tapi Nabi bagi kata parameternya pada sahabat tu, sebulan khatamlah sekali. Jadi sebulan tu sangat tepat lah bulan Ramadan ni. Sebulan ikut hadis ni. Tapi kalau tak sempat tak sempat habis pun tak apa. Boleh sambung nanti. Masuk bulan Syawal sambung. Tapi konsep mengkhatamkan itu wujud. Okey. Saya dah buat jadual. Tengok jadual. Cari nak khatam. Okey. Tuan-tuan nak pilih yang mana ni? Kalau tuan-tuan pilih baca satu muka surat satu hari, bila nak khatam? Tuan-tuan akan ambil masa 600 hari.
600 hari ni macam mana tu? Tuan-tuan akan mengambil masa 1 tahun, 7 bulan, 25 hari. Faham tak? Kalau kita kata, Ustaz, tak sempatlah Ustaz, satu muka surat setiap hari Ustaz. Setengah muka surat betul tak? Setengah muka surat je Ustaz. Setengah muka surat je. Tapi saya akan maintain setiap hari, setengah muka, setengah muka, setengah muka. Bila nak khatam? Boleh. Tuan-tuan, kita akan khatam mengambil masa 1,200 hari. Bersamaan dengan 3 tahun, 3 bulan, 15 hari. 3 tahun baru hang khatam. Alhamdulillah. Ustaz, banyak sangat Ustaz, setengah hari ni. Kurang sikit lagi macam Ustaz. 1/3 je Ustaz. Tak payah sampai setengah muka, tak nak. Saya tak mampu baca setengah muka. Tapi saya nak baca 1/3 je. Boleh? Boleh khatam tak? Boleh. Tapi tunggulah 4 tahun, 11 bulan, 10 hari. Khatam lah. Maksudnya kita pun buat surat jemputan. Saya nak jemput nanti hampa 4 tahun akan datang, 11 bulan 10 hari nak jemput majlis khatam. Awak lama sangat. Ialah sebab saya ni tiap-tiap hari saya pilih baca 1/3 muka surat je. Betul tak? Tapi ya Allah, nak laju lagi boleh tak? Tengoklah, kalau kita boleh maintain 3 muka surat setiap hari baca Quran, 6 bulan 20 hari kita akan khatam sekali. Faham tak? Nak laju lagi boleh tak? Boleh. Nak laju lagi. Kalau kita boleh baca 10 muka surat setiap hari, 2 bulan khatam. 2 bulan khatam. Tapi bulan Ramadan ni, 1 bulan Ramadan ni khatamlah sekali. Dengan syarat apa? 20 muka surat setiap hari. Sebulan ni khatamlah. Kalau mampulah. Tapi saya tak mampulah Ustaz. Paling tinggi pun rekod saya setakat ni, saya boleh maintain setiap hari 4 muka surat je. Contoh dia kata, saya apa pun 4 muka surat saja. Dia kata, okay, tak apa. Kita akan dapat khatam sekali dalam tempoh 5 bulan. Khatam. Contoh. Ini contoh je lah untuk cara khatam Quran. Teruk berbenar lah kalau sepanjang 5 tahun tak khatam Quran. Kalau 1/3 pun berapa tahun? 4 tahun. Okey, dah. Ni contoh je. Okey. Pendek kan? Ni kita boleh baca lah. Mari kita tengok macam mana majlis khatam Quran pula. Orang dulu majlis khatam Quran, macam kita khatam Quran, siap tema. Siap baju tema tau. Baju kuning lah, baju putih lah. Tak apalah. Baju-baju tak apa. Allah suka kepada keindahan. Kan siap dia peluk kuning lagi. Tapi zaman dulu salafus salih dia beza kalau majlis khatam tau. Ar-Rabi' dia kata macam ni. Dia kata Imam Syafi'i, yang ni sebelum saya cerita pasal khatam tu, saya nak tengok macam mana bulan Ramadan khatam. Imam Syafi'i 60 kali khatam dia dalam bulan Ramadan. Al-Aswad dia khatam setiap 2 malam sekali pada bulan Ramadan. Ini cerita benar. Kemudian kita tengok Qatadah seorang tabi'in, apabila masuk bulan Ramadan dia khatam setiap 3 hari. Setiap 3 hari dia khatam. Mujahid seorang tabi'in pula, setiap bulan Ramadan setiap malam dia akan khatam. Setiap malam Mujahid khatam Quran. Ya Allah, dia buat apa? Ini bergantung kepada yang kita sebut tadi lah. Kalau dia pakar, dia tak ada kerja apa-apa, memang fokus dia baca saja, laju dia boleh baca, dia expert, tak apalah. Tapi macam kita ni pelan-pelan lah. Ya, pelan-pelan. Okey. Kemudian kita nak bincang lagi. Sekarang kita bincang pula macam mana sambutan majlis khatam. Okey, pertama tak ada doa yang khusus ya. Tak ada doa yang khusus. Boleh baca apa pun doa. Tapi pada salafus salih dulu, mereka suka khatam pada awal malam ataupun pada pagi hari. Boleh juga. Dia tak jadi bila-bila pun, tapi dulu awal malam ataupun di pagi hari dia khatam. Lepas tu disukai berpuasa masa khatam tu. Tapi kalau malam tak payahlah puasa. Tapi kalau khatam pada hari nak khatam tu siang, puasalah hari itu. Lepas tu pula, ini cerita memang tabi'in buat macam tu. Mereka puasa pada hari mereka mengkhatamkan Quran. Kalau kita majlis makan-makan. Okey, bezalah. Okey, lepas tu masa khatam
Anas bin Malik Anas bin Malik ni apabila dia khatam, dia akan kumpul keluarga dia, kemudian lepas khatam dia ke doa. Doa apa? Doa lah apa-apa. Sebab apa tau? Sebab mereka mengatakan, kita tengok ya, kerana masa khatam Quran itu rahmat Allah turun. Sebab kita fahamkan, baca Quran memang rahmat Allah turun. Okey. Orang dulu, tengok contoh ya, Ubadah bin Abi Lubabah kata, aku pernah diutus, dia kata, aku diutus kepada kamu kerana kami nak khatamkan Quran ni. Maka joinlah kami khatam Quran. Lepas tu baca doa. Betul lah orang ajak datang majlis khatam tu. Tapi khatam kita ni kena tengok khatam yang mana. Kita ni banyak khatam berkumpulan, bukan khatam yang individu. Jadi tuan-tuan, tadarus kita di Malaysia ni yang dipanggilkan majlis khatam sepatutnya khatam secara individu bermula daripada surah Al-Fatihah, dia khatamlah sampai surah An-Nas tu. Tapi kalau dia bahagi-bahagikan, contoh okey, kumpulan pertama ambil 10 juzuk, 5 juzuk. Kumpulan 2 ambil 5 juzuk. Yang kita buat tu bagi-bagi juzuk tu, itu tak namanya khatam. Tak dinamakan khatam. Tetapi dia panggil khatam berkumpulan lah. Betul tak? Berkumpulan. Tu yang kejar-kejar. Kumpulan you dah habis berapa? Dah berapa juzuk khatam? Berapa juzuk khatam? Kan? Okey, tak apalah. Itu dia panggil majlis khatam Quran. Baik, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Ini kita lanjutkan. Okey, setakat ni tu saja. Tapi kalau kita penat nak baca, ambillah peluang dengar orang baca Quran. Itu yang bagus tadarus konsep dengan Jibril tu. Seorang baca, kita baca, orang yang dengar. Orang yang baca, kita dengar. So, kita dapat dua-dua. Pahala membaca, pahala mendengar. Sebab Nabi SAW pun suka dengar. Nabi suka dengar orang baca Quran. Seperti mana Nabi pernah cakap kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi pernah minta Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surah Nisa. Dan akhirnya Nabi menangis mendengar satu ayat yang ke-41. Maknanya Nabi pun dia tadabbur, dia suka dengar orang baca. Okey. Kemudian tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, kalau sempat nak fahamkan Quran, ambillah sempat. Tetapi bulan Ramadan ni bulan yang kalau ikut kepada pendapat elok habiskanlah cepat. Maksudnya bulan Ramadan ni bulan yang banyakkan baca. Untuk faham tu kita gunakan waktu lain lah. Itu ikut pendapat yang terpilih lah. Sebab bulan Ramadan kan nak kejar khatam tadi kan. Banyakkan. Jadi kalau orang tanya, mana lebih afdal? Nak mengkhatamkan, nak baca banyak ayat ke? Atau baca sikit ayat tapi faham? Membaca ayat dengan faham memang dituntut. Macam Al-Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar. Tetapi apabila masuk bulan Ramadan, digalakkan membaca banyak ayat. Macam Imam Syafi'i tadi baca, Imam Tabi'in tadi baca. Itu lebih afdal lah. Okey. Tetapi kalau tuan-tuan tak nak baca banyak tapi nak faham pun boleh juga. Sebab tu para ulama kata macam ni. Orang yang baca banyak ayat, dia dapat pahala banyak. Orang yang baca sikit ayat tapi dia faham, dia dapat pahala besar. Itu je beza dia. Ataupun saya nak tunjukkan tuan-tuan, kalau boleh, tuan-tuan baca artikel ni. Tuan-tuan baca artikel dekat saya tunjukkan kat tuan-tuan puan ya. Artikel ini sekejap. Okey, tuan-tuan nampak tak? Saya tunjukkan artikel ni. Tajuk dia ni. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak? Manakah lebih tepat dalam doa khatam Quran? Bukan yang ni. Yang ni. Tajuk dia. Manakah lebih utama? Mengkhatamkan Quran ke membaca dengan tertil? Betul tak artikel ni, doktor? Nampak, Ustaz? Yang ni nanti bacalah. Sebab waktu kita pun dah lewat. So boleh baca yang ni. Jadi itu saja pengisian untuk malam ni. Dengan kadar yang mampu, moga-moga objektif kita tercapailah tentang Al-Quranul Karim. Jadi akan ada soalan, boleh jawab soalan lah. Okay. Terima kasih, Ustaz.
Kita Sama. sekejap. Boleh doktor, silakan. Boleh kejap. Okey, jadi kita ada mungkin ada sedikit ruang masa. Jadi kalau ada sahabat-sahabat nak bertanyakan pada Ustaz soalan apa-apa soalan berkenaan Al-Quran di bulan Ramadan ni boleh bertanyalah secara terus ataupun type di ruang chat silakan Silakan. Ustaz, Ya, kalau kita tadarus, macam kalau ya. saya pernah pergi tadarus Ustaz, tapi sebab antara kerja dengan tadarus tu siang, waktu dia siang. Jadi ada hari yang saya tak kerja siang, saya pergilah tadarus. Hari yang saya tak dapat saya kerja, saya tak pergilah tadarus. Jadi saya baca, ada hari yang saya baca sendiri kat rumah, ada hari yang saya pergi tadarus. Macam tu pun tak apa kan Ustaz. Tapi saya macam terputus lah dengan sahabat-sahabat lain yang diorang satu-satu Tak apa, satu. tak apa. Kalau kita boleh baca sendiri, kita bolehlah disiplin untuk khatamkan Quran tu. Sebab Hmm. kalau kita ikut secara beramai-ramai, waktu kita tak cukup sebab kita mendengar orang yang baca, betul tak? Hmm. Kan kita terpaksa mendengar ikut juzuk tu. Jadi kita tak baca semua ayat. Sebab Kita dikira katung sekali lah kan Ustaz walaupun kita tak baca dalam tadarus tu. Sebab dia kan ikut ah, turn dia baca tak. satu page tengah, satu page macam mana tu? Ya, dia kalau tadarus, kalau khatam, dia mesti khatam ke semua surah lah. Hmm. Sebab kalau kita buat kumpulan, kita tak khatam semua surah. Kan? Betul. Ha, Sebab tu sahabat kita baca sebab dia ramai kan 20 orang lah. betul. Sebab tu dia baca Betul. sebenarnya kita pun baca tapi perlahan lah. Okey, kalau dia baca, kita pun baca perlahan, bolehlah. Tapi kalau maknanya mesti kumpulan tu baca sampai 30 juzuk lah. Sampai habis lah. Sampai hari ke-26, 27 tu dah habis lah selalunya. Boleh dapat. Boleh Okay, dapat 30 faham. juzuk. Boleh. Itu dia panggil khatam lah. Hmm. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang dia buat pendekatan, guru dibaca, lepas tu semua ikut. Kalau dibaca semua ikut tu dia khatam lah semua. Dia khatam lah. Tapi kalau yang bahagi-bahagi tu, Ya. macam kita sekarang, kita ada juga bagi-bagi kan. Dia ambil berapa juzuk, apa juzuk. Yang tu tak dipanggil khatam Quran. Oh, yang tu tak ada, bukan macam Secara tu. Kita individu. cuma keliling and then habis dia ni baca satu setengah muka surat, kedua muka surat dan sebelah pula, sebelah. Tiap hari macam tu. Okey, boleh? Boleh. Waalaikumsalam. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. tanya. According to doktor tadi, baca kita pun baca tapi kita tak mendengar. Adakah itu tadarus? Kita tak mendengar. Dia sahabat baca dan yang ramai-ramai membaca juga perlahan-lahan. Jadi tak mendengar. Kan tujuan tadarus tu dengar dan menyimak kan. Betul. Tapi ada pihak lain dengar kan? Dia sebab kita ramai lah. Betul. Jadi kalau yang konsep Nabi tu kena ada pihak yang menyimak lah. Yeah. Kena ada pihak yang menyimak bacaan tu. Tapi kita tak dapatlah kelebihan mendengar orang membaca tu. Mungkin kita boleh buat amalan Ustaz tadarus balik rumah baca pula Quran lain daripada Betul. awal. Untuk Itu the best. pada masa-masa kita kan. Ya, itu the best. Sebab tu aktiviti tadarus sepatutnya dalam hadis riwayat Muslim tadi tu, dia bukan sebut pada bulan Ramadan je. Saya ada satu masjid, saya mengajar kat Masjid Taqwa Taman Tun. Tiap-tiap pagi tadarus diorang. Sampai ke hari ini. Jadi sepatutnya sesi dengar bacaan semak tu dia sepatutnya dia dah mula pada sekarang pun. Supaya apabila masuk bulan Ramadan, kita nak khatam kita sendiri. Betul tak? Betul. Betul tak? Mana dan? Tak tahulah kalau ada boleh baca laju, dia nak kejar tadarus lagi dah berapa jam. Lepas tu dia nak baca, dia sendiri nak baca diri balik semula. Ustaz, kalau mula daripada Syakban ni, kita dah baca sendiri. Lepas tu kita tadarus mula juzuk 1. Jadi bila kita balik, kita sambung je lah yang kita dah baca daripada bulan Syakban tu. Itu pun boleh. Khatam memang. Kita khatam dalam bulan Ramadan. Ya, boleh. Sebab tu dia kata khatam tadi, dia khatam tu syarat dia baca semua. Tapi bulan berapa dia nak khatam, tak apa.
Mungkin personal lah maksudnya. Bacaan tu Ya. personal. Khatam mulakan. Daripada awal dah baca dah. Sepatutnya. Cuma bulan Ramadan ni orang kejar nak khatam tu sebab yang tu yang kena perbaiki tu. Jelas Okey, faham. Okay. Sebab tajuk yang kita bincang ni sebenarnya bukan untuk bulan Ramadan je. Sebenarnya dia umum. Bacaan tadi. Tapi sangat pahalanya berganda-ganda apabila bulan Ramadan. Ya. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan apa-apa kah? Konsep tadarus tu je lah, sebab kadang-kadang kita tak adalah kita pandai sangat, tapi kan kita dengar ada bacaan jemaah yang tersilap, yang tahu, kita pun tak tahu nak betulkan ke, sebab dalam grup tu kadang-kadang tak ada ustazah, kawan je kan. Cuma kalau ada yang kita yang dah belajar tajwid, belajar apa ni sikit, kita boleh dengar lah ada kesilapan sedikit-sedikit lah. Kadang-kadang waktu tu lah kita tak tahu kita nak tegur ke, macam mana ke kan, nak cakap lepas habis dia baca ke, macam tu. Lah, sebaik-baiknya sewaktu dibaca lah. Waktu dibaca. Sebab itu aktiviti tadarus ni kita kena jalan dia setiap waktu. Sebenarnya kan, supaya yelah cuma nak dapat waktu tu lah kan. Nak dapat waktu tu. Kalau tak boleh secara bersemuka online, boleh secara online. Sekarang ramai juga orang buat online. Betul. Lepas subuh terus buat, sebelum subuh pun ada orang buat. InsyaAllah boleh. InsyaAllah kita cuba buat. Okey, ada soalan ke? Kalau kita tak ada soalan, okey, mungkin kita tak ada soalan Ustaz. Penerangan Ustaz pun tadi pun jelas, insyaAllah. Jadi dengan ini saya mengucapkanlah terima kasih pada Fadil Ustaz yang bersama dengan kita dan kepada semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Semoga kita dapat banyak info, maklumat tentang Al-Quran di bulan Ramadan. Mungkin sama-sama kita dapat amalkan dan perbaiki ibadah bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan dan juga luar di luar Ramadan. Jadi dengan ini saya mohonlah Ustaz bacakan sedikit doa buat jemaah sebelum kita menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah akan segala kebaikan seperti mana yang dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepadamu ya Allah perlindungan daripada keburukan sebagaimana yang pernah dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Engkau kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Engkau kurniakanlah kepada kami hidayah, petunjuk dan juga taufik bimbingan-Mu ya Allah. Engkau pandulah hidup kami ya Allah dengan cahaya Al-Quranul Karim, dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Ya Allah, Engkau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang telah kami belum fahami tentang Al-Quranul Karim. Engkau berilah kami kekuatan ya Allah untuk kami dapat sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Engkau ingatkanlah kami ya Allah apa-apa yang telah kami dilupakan tentang Al-Quranul Karim ya Allah. Ya Allah, Engkau berilah kami kekuatan, hidayah taufik untuk kami mengamalkan segala ilmu yang kami telah pelajari pada malam ini ya Allah. Engkau berkatkanlah majlis ilmu kami pada malam ini ya Allah, daripada permulaan sehinggalah kepada penghujungnya ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan ya Allah. Engkau berkatilah bulan Sya'ban ini ya Allah, dan Engkau sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah, dan sampaikanlah kami kepada satu malam yang Engkau telah turunkan Al-Quranul Karim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana